Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Pelaid. Seperti biasa, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Pelaid. Dimaklumkan di mana beberapa kawasan Andoke dan Seria mengalami banjir, jadi dinasihatkan kepada para pengguna jalan raya supaya akan dapat sama-sama bekerjasama dan mengurangkan had laju semasa melalui kawasan yang bertakung air. Satu lagi makluman ialah mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini sehingga Isnin 16 hari bulan Januari bermula pada jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan akan diteruskan pada sebelah petang bermula pada jam 2 sehingga jam 4 petang kecuali hari Jumaat dan Ahad. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang dan penarikan kabel. Kawasan yang terlibat ialah kawasan Simpang 766, Kampung Sungai Lalit dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku. Itu dia Auda beberapa info semasa. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Apabila kita mendengar perkataan sate, pasti sebilangan besar tahu apa itu sate. Bentuknya saja mereka sudah tahu. Bau aromanya juga pasti orang akan dapat menekannya dan setentunya akan terlintas dalam fikiran itu adalah sate. Sate ialah sejenis makanan yang dicucuk dengan lidi. Secara khususnya, sate dibuat daripada kepingan daging yang dicucuk pada lidi kelapa atau buluh dan dibakar menggunakan api arang kayu. Sate diketahui berasal dari Jawa Indonesia tetapi telah menyebar luas di seluruh Asia Tenggara termasuklah negara Brunei Darussalam. Setelah berabad lamanya, makanan sate di negara ini rasanya masih sama dan bahan-bahan rempah yang digunakan pun masih agak sama. Perubahannya pun cuma sedikit sahaja. Terpulang pada individu itu cara menginovasikan makanan tersebut. Namun salah seorang dari belia Ketani masih mengekalkan resepi asal, resepi yang turun-temurun dari keluarganya. Justru itu, hasil dari mempraktikkan pembuatan sate ini membuatkan beliau berani dalam membuka perniagaan dalam pembuatan makanan sate. Aku memilih sate ini sebagai perniagaan sebab ya aku boleh mendapatkan untuk bermodalkan kecil untuk memulakan perniagaan sate. Sama aku pun tahu di Brunei ini banyak penggemar-penggemar sate juga. Ya rancangannya daripada luar lah juga, dari macam Indonesia, Thailand atau yang mana yang ada yang tempat membuat sate itulah. Pasal membuat sate ini kira pertama kali tadi misalnya memotong ayam itu Soalnya kami gunakan ayam isi saja. Okey, selepas itu kami kami campurkan bahan-bahannya seperti gula, garam, kunyit, jintan manis, jintan putih dan ketumbar. Soalnya kalau dalam satu cucuk itu isinya boleh memuatkan dalam 3 ke 4 isi ayam. Selalunya memarak mengambil masa dalam lingkungan 3 ke 4 jam lah. Soalnya kalau menyalai mengikuti juga pembelian orang. Kalau macam sedikit ya 5 ke 10 minit. Kalau macam banyak boleh dalam 15 ke 20 minit. Bahan-bahan untuk pembuatan makanan sate ini sebenarnya memang cukup mudah. Apa yang diperlukan ialah isi ayam atau daging yang dipotong dadu. Bahan utama yang menjadikan sate ini berperisa ialah serbuk ketumbar, serbuk jintan manis dan serbuk jintan putih yang sudah disatukan. Selain itu, garam, gula dan kunyit adalah bahan kedua utama. Kesemua bahan-bahan ini dicampur aduk bersama dengan isi ayam dan daging. Lalu diperap selama 3 ke 4 jam sebelum ianya dibakar dengan api arang kayu. Membakarnya pula cuma dengan api yang sederhana besarnya.
Kepada mereka yang sudah mahir akan tahu bagaimana bentuk sate itu sudah masak. Selalunya sate ini akan masak dalam jangka masa 4 ke 6 minit. Kipas angin pula berfungsi sebagai mengekalkan bahang api itu tidak terlalu panas membakar kepada isi daging. Api yang kuat boleh merosakkan sate. Kalau pada zaman dahulu, kita boleh dapat lihat mereka menggunakan kipas tangan yang dikiap secara manual. Okey, saya memilih kami buka pada jam 3 petang hingga 6.30 petang. Dan aku buka pun oleh sebab ia ngam untuk masanya makan sate sama ngam untuk orang balik kerja lah. Sebenarnya penempahan yang banyak kami perolehi pada bulan-bulan puasa dan sama hari raya lah. Hari raya pertama lah especially sama hari raya kedua, ketiga. Selalu anggaran yang sate kalau macam untuk hari raya yang melebihi dalam 5,000 macam itulah. Kami selalunya menyalai kalau macam dari untuk malam raya. Selalunya dari malam itulah sehingga keesokan harinya. Selalunya yang diorang mengambil lah, self pick up lah. Arah kami selalunya menu yang ada sate ayam, sate daging, sate kambing sama nasi impit. Walaupun pembuatan makanan sate ini cukup ringkas, tetapi tidak semua orang yang sanggup berhadapan dengan bahang api dalam jangka masa yang panjang. Kerana itulah, mereka yang sanggup berhadapan dengan bahang api ini, fizikal dan mentaliti mereka cukup kuat dan cekal dalam apa saja yang mereka kerjakan. Ya, itu dia tadi audio penonton, bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Madini Haji Ahmad ya, mengenai pembuatan makanan sate yang salah satu lagi makanan yang sememangnya digemari oleh pelbagai peringkat umur. Pembuatan makanan sate ini memang agak berbeza mengikut tempat dan resepi masing-masing, walau bagaimanapun ianya pasti sedap ya jika dihidangkan bersama kuah sate, ketupat, timun dan bawang merah. Jadi semoga ianya bermanfaat ya buat kita semua. Alhamdulillah, audio dengan bahan tersebut sekian saja dari daerah Belait, kembali bersama rakan setugas kita Wali dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi.